Hai, apa khabar murid semua? Okey, bersama saya sekali lagi Cikgu Suryati Nasir di Brainiac.my. Okey, pada hari ini cikgu nak cerita tentang bab 3. Masih bab 3 lagi ni, iaitu kelestarian alam sekitar. Okey, hari ini kita nak fokus kepada subtopik yang mana satu? 3.3, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Okey, cikgu nak murid tengok apa yang murid nampak pada graf di sebelah. Okey, nampak tak trend peningkatan kandungan karbon dioksida? Kita dah belajar apa kesan kalau gas karbon dioksida ni makin banyak. Kesan rumah hijau kan? Bila kesan rumah hijau berlaku, bumi akan jadi panas, berlaku pemanasan global dan banyak fenomena dan bencana alam akan berlaku. Pandai? Okey, jadi siapa yang kena main peranan ni? Kita nak pelihara semula alam sekitar kita. Kita tak nak kesan rumah hijau ini berlaku. Kita tak nak kandungan karbon dioksida ini semakin tinggi. Siapa yang kena jaga? Hey, kita lah. Siapa lagi? Okey, dalam topik ini, dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar ini, kita nak bincangkan tentang peranan setiap individu dalam mengurus sumber semula jadi untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar kita. Okey, dalam masa yang sama, kita nak membahaskan apa sebenarnya peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB dalam menangani isu alam sekitar pada peringkat yang lebih besar, iaitu peringkat global. Okey, jom kita tengok apa peranan yang kita boleh buat, apa yang kita boleh bantu untuk kita nak pelihara ataupun pulihara alam sekitar kita. Ada banyak tau sebenarnya, tapi salah satu daripada cara-cara itu adalah dengan menggunakan teknologi emisi negatif. Apa pula lah teknologi emisi negatif ni kan? Okey, teknologi emisi negatif ini merupakan teknologi yang dapat menyingkirkan kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera kita. Macam mana? Okey, salah satu cara dalam teknologi emisi negatif ini adalah dengan menggunakan mikroalga. Baiklah, mikroalga yang lazim kita gunakan adalah mikroalga marine, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyak di dalam air laut. Okey, mikroalga marine ini sesuai sangat digunakan dalam teknologi emisi negatif ni kerana mikroalga ini dapat mengurangkan karbon dioksida dalam atmosfera melalui apa? Alga berwarna apa? Alga warna hijau kan? Jadi, mikroalga marine ini akan tukarkan kandungan karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Kenapa guna mikroalga? Tak bolehkah guna benda lain? Okey, selain daripada mengurangkan gas karbon dioksida, sebenarnya para saintis ni dah pun kaji yang mikroalga ini bukan sahaja boleh kita gunakan dalam teknologi emisi negatif, tetapi mikroalga ini juga dapat menghasilkan produknya yang tersendiri. Seolah-olah macam mikroalga ni dia ada kitaran hayat hidup dia sendiri. Okey, jom kita tengok flow di sebelah. Okey, mikroalga ini kita tahu dia memerlukan air dan juga karbon dioksida serta cahaya daripada matahari untuk membuat makanannya sendiri. Betul tak? Okey, bila dia dah makan, dia akan jadi besar, dia akan jadi gemuk dan dia akan pecah. Okey, so alga yang telah membesar, yang telah membiak ini, sebenarnya kita boleh gunakan dia untuk jadikan minyak alga. Tak pernah dengar kan? Tapi sebenarnya alga ini boleh menghasilkan minyak, di mana minyak ini boleh berfungsi untuk menjadi glycerin ataupun biodiesel. Biodiesel bermaksud bolehlah guna untuk minyak kenderaan. Okey, selain boleh dijadikan minyak alga, mikroalga ini juga boleh dijadikan produk biogisim, di mana produk biogisim ini kita dapat hasilkan gula dan kanji. Gula dan kanji ni pula boleh kita gunakan untuk penghasilan alkohol. Selain daripada itu, biogisim juga boleh digunakan untuk penghasilan protein. Okey, selain daripada kita gunakan teknologi emisi negatif,
banyak juga negara telah menggunakan penggunaan teknologi hijau. Okey, contohnya macam apa? Okey, yang pertama, teknologi solar. Yang kedua, bangunan hijau. Yang ketiga, emisi sifar karbon. Yang keempat, biodiesel. Dan yang kelima, kereta hybrid. Okey, mari cikgu bagi contoh bergambar lah supaya kamu nampak dan jelas. Okey, kamu nampak tak lampu di sebelah? Percaya tak kamu yang lampu itu sebenarnya adalah daripada botol dan air sahaja? Botol tersebut diisikan dengan air dan juga bahan pemutih untuk memastikan air tersebut kekal jernih. Macam mana botol dan air boleh bercahaya? Okey, biasanya digunakan pada negara-negara yang penduduknya terlalu padat dan miskin. Mereka menggantikan botol air ini untuk menggantikan mentol. Sebab mentol kena beli. Kalau nak nyalakan mentol, kena ada elektrik, kena bayar. Mereka tidak mampu. Jadi mereka gunakan botol yang berisi air ini, mereka pasangkan di bumbung dan cahaya yang terhasil itu adalah daripada cahaya matahari. Okey, selain daripada penggunaan lampu air ini, telah diinovasikan di mana mereka meletakkan lampu LED di dalam botol yang berisi air tersebut masih lagi menggunakan tenaga cahaya matahari, tetapi ditambah baik dengan penggunaan sel solar untuk memastikan bahawa lampu itu boleh menyala walaupun pada hari malam. Pada malam hari lah maksudnya. Kalau sebelum ni tempat yang gelap hanya boleh dinyalakan ataupun kita nampak terang dengan menggunakan botol air ini sahaja pada waktu siang. Tetapi dengan menggunakan lampu LED dan bantuan daripada sel solar, mereka boleh juga menikmati cahaya pada waktu malam. Contoh di sebelah merupakan contoh bangunan hijau. Bangunan hijau ini ataupun dikenali sebagai green building direka bercirikan teknologi binaan yang mesra alam semula jadi. Selain daripada menjimatkan pelbagai jenis tenaga termasuklah tenaga elektrik, tenaga air, angin serta kos ianya juga beri keselesaan dan persekitaran yang sihat kepada penghuninya. Agak-agak ada tak bangunan hijau ni di Malaysia? Okey, ini homework untuk kamu. Okey, ingat lagi tak dalam bab 3.1 kita dah belajar tentang jejak karbon dan juga tapak tangan karbon. Ingat tak cikgu pernah kata tapak kaki dan tapak tangan ini adalah saling berkait, di mana inilah maksud emisi sifar karbon. Macam mana? Di mana kandungan karbon yang terhasil dan kandungan karbon yang diserap adalah sama. Contoh dalam gambar, contoh kalau kandungan karbon dioksida yang dibebaskan adalah 5%. 5% jugalah kandungan karbon dioksida yang diserap, bermaksud kosong emisi sifar karbon. Okey, yang keempat adalah biodiesel. Pernah dengar tak perkataan biodiesel? Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu apa kelebihan biodiesel ni. Dah ada ke kat Malaysia? Okey, sebenarnya pada tahun 2020 negara kita Malaysia dah pun buat satu kempen yang dinamakan Program Biodiesel B20. Apa tu? Okey, program ini sebenarnya dah pun memenuhi matlamat Sustainable Development Goals yang ketujuh, iaitu menjamin capaian tenaga yang berpatutan, dipercayai, mampan dan moden kepada semua, yang berikan pilihan tenaga yang lebih mesra alam. Dan yang terakhir sekali adalah kereta hybrid. Dah banyak dah kereta hybrid ni dekat jalan raya di Malaysia. Macam mana penggunaannya? Okey, dalam satu kereta, biasanya kereta yang biasa yang dulu kita hanya menggunakan bergantung kepada bahan api fosil sahaja, petrol ataupun diesel. Tetapi untuk kereta hybrid, dia ada tambahan lain, iaitu penggunaan bateri, iaitu bateri ni nanti akan menggerakkan motor, manakala penggunaan minyak untuk menggerakkan enjin. Dan biasanya kereta hybrid ni dia akan bergerak serentak. Okey, cikgu nak pastikan bukan sahaja kita yang menyokong kepada kelestarian alam sekitar ni. Jadi penting kalau kita dapat bekerjasama dari satu dunia
untuk kurangkan jumlah karbon dioksida dalam bumi kita. Okey, jadi dekat sini pentingnya peranan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau lebih kita kenali sebagai PBB. Untuk apa? Untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat yang lebih besar, iaitu peringkat global. Apa peranan PBB ni terhadap persekitaran kita? Okey, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini adalah organisasi antara kerajaan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan juga menjaga keamanan antarabangsa, mengembangkan hubungan persahabatan di antara negara-negara, mencapai kerjasama antarabangsa dan menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan sesuatu negara. PBB ini adalah salah satu organisasi antara kerajaan yang terbesar, paling akrab, paling banyak diwakili di peringkat antarabangsa dan paling berkuasa di dunia. Okey, PBB ini meningkatkan kerjasama negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar global ini dengan mengambil langkah-langkah seperti: yang pertama, mereka akan mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global. Okey, macam mana? Melalui anjuran persidangan, perjanjian antarabangsa yang biasanya akan ditandatangani oleh masyarakat global. Maksudnya, perjanjian itu dipersetujui bersama satu dunia. Okey, yang kedua, menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup. Yang ketiga, melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dan yang terakhir, PBB juga dengan hasil daripada perbincangan dan kerjasama daripada semua negara, mereka dapat mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisid DDT. Okey, pernah tak dengar persidangan PBB? Okey, antara persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dianjurkan oleh PBB yang disertai oleh seluruh dunia, okey, untuk menggalakkan kerjasama dan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia termasuklah persidangan Rio Conference, United Nations Conference on Environment and Development ataupun ringkasan UNCED pada tahun 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. Yang kedua, Protokol Kyoto pada tahun 1997 untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Dan yang ketiga adalah Perjanjian Paris pada tahun 2016 untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan mengehadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius sahaja. Bila dah ada perjanjian, bila dah ada persidangan yang di mana semua negara duduk berkumpul, macam tu semua negara itu akan bersatu untuk pastikan alam sekitar ini akan terjaga. Bukannya Malaysia je nak jaga alam sekitar. Okey? Secara keseluruhannya, dalam bab 3 ni sebenarnya kita dah cerita tentang kelestarian alam sekitar yang dipengaruhi oleh 3 cabang. Okey, apa dia? Kelestarian alam sekitar ni, yang pertama dipengaruhi oleh jejak karbon produk. Ada produk yang boleh membebaskan gas karbon dioksida. Okey, yang kedua dipengaruhi oleh pencemaran alam sekitar seperti pencemaran tanah, udara dan terma serta pencemaran air. Dan yang ketiga, kelestarian alam sekitar juga dipengaruhi oleh pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar melalui teknologi emisi negatif dan teknologi hijau, serta pada peringkat global ia juga dibantu dan disokong oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, sayang-sayang cikgu semua, tamat dah bab 3. Okey, so maksudnya bab 3 ni kita cerita tentang pencemaran alam, kita tahu apa dia punca, apa kesan dia kepada kita, dan kita juga dah bincangkan bagaimana cara kita untuk pelihara dan pulihara alam sekitar. Pesanan cikgu, cara yang paling baik untuk berjaya adalah usaha dan doa. Bukan hanya meminta dan berharap terhadap pertolongan daripada orang lain. Sampai jumpa lagi bersama Cikgu Suryati Nasir di Brainnet.my pada video yang seterusnya.
Sampai jumpa lagi. Bye.